أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dia buka. Itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah, kalau kamu mengetahui. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat siang dan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua
yang bersama-sama kami di The Malam Jumaat Show atau lebih dikenali sebagai TMGS edisi Ramadan. Kami dari Persatuan Muhammadiyah ingin mengucapkan Ramadan Mubarak kepada semua penonton TMGS dan seluruh umat Islam. Kami bersiaran secara live di Facebook dan YouTube Muhammadiyah SG dan anda bersama saya Izan Mezra. Bersama kami pada petang ini, tetamu yang istimewa, Presiden Persatuan Muhammadiyah, tak lain dan tak bukan Ustaz Muhammad Azri Azman. Dan Ramadan kali ini sudah pastinya dekat di mata, dekat lagi di hati. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Selamat datang ke program kami, TMJS. Dan bagaimana Ramadan Ustaz setakat ini? Saya rasa hari ini sudah hari keempat kita berpuasa. Ramadan saya kali ini beza sikit sebab dah 2 tahun kan kita dengan go through COVID. So surely berbeza dan actually saya looking forward lah. Ramadan ni lebih berharga dari segi mutu ibadah insyaAllah. Wah. Bagi saya Ramadan sama je Ustaz. Baik ada COVID, tak ada COVID, Ramadan sama. Sebab kita tetap kena bangun sahur, tetap kena berbuka, tetap kena solat tarawih, tetap kena solat malam dan tetap nak kena baca Quran. Okay. Yang bezanya cuma suasana je lah. Yalah, Kan? yes, Siapa yes. di keliling kita dan sebagainya. Dan saya mengharapkan tahun ni geng-geng yang tahun-tahun lepas tu menangis-nangis sebab tak dapat solat di masjid ni akan bangun lah. Oh, ada yang nangis? Nangis, sedih, tak dapat solat ke masjid kan. Kata apa ni pemerintah tak benarkan ni semua. Sekarang dah dibuka, mudah-mudahan mereka lah yang pertama di saf. Kita yakin mereka yang pertama Di saf hadapan insya-Allah. Dan tadi kita ada ada dibacakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim daripada surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 yang dibacakan oleh Ketua Pegawai Dakwah Persatuan Muhammadiyah Ustaz Khairul Abdullah Kamal, dan beliau merupakan rakan hos pada Malam Jumaat Show juga, dan di antara portfolio yang dipegang oleh beliau juga adalah sebagai Naib Pengerusi Pemuda Muhammadiyah. Jadi Ustaz pun dulu pemuda Ustaz, masih lagi pemuda? Masih lagi pemuda. Jadi Ustaz mungkin boleh ceritakan sikit tentang konsep adanya pemuda Beliawanis dan juga Aisyah yang di Muhammadiyah. Muhammadiyah ni persatuan yang besar. Kita ada lebih daripada 1,000 anggota dan dia terbagi pada zon geographically lah kan. Dan juga 3 bahagian ni iaitu pemuda, Beliawanis dan juga Aisyah. Jadi kalau kita fokus dekat 3 ni, mereka ni kirakan kita punya tunjang dalam mendekati 2 golongan iaitu belia, pemuda dan Beliawanis mendekati belia, dan youth, juga youth, Aisyah pada mendekati muslimah lah. Sebab dua-dua ni saya yakin golongan yang penting dalam menggerakkan berbagai macam usaha, dakwah, pendidikan dan juga kebajikan. Dan Persatuan Muhammadiyah menerima anggota-anggota baru untuk bersama-sama dengan kita. Yes. Lagi mana ada anggota yang ingin berkait dengan Muhammadiyah, mau menyumbang, mau berjuang bersama kita kan, insya-Allah kita ada. InsyaAllah. Dan jikalau anda di luar sana yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan ingin terus menyumbang kepada masyarakat Islam di Singapura, boleh bersama-sama dengan Persatuan Muhammadiyah menjadi anggota Persatuan Muhammadiyah. Lungsuri laman kami www.muhammadiyah.org.sg untuk info lanjut. Dan baik Ustaz, dalam surah Al-Baqarah tadi, ayat yang dibacakan itu menerangkan tentang pentingnya puasa serta keringanan atas kewajipan berpuasa bagi mereka yang sakit, mereka yang bermusafir dan sebagainya. Dan kalau kita imbas kembali 2 Ramadan yang lepas, terdapat banyak restriction, sekatan. Sampai ada yang cakap nak raya je lockdown. Nak lockdown je raya. Ini yang berlaku. Tapi tahun ni Alhamdulillah kita dapat laksanakan solat jemaah tanpa jarak. Sempadan telah dibuka, bazar Ramadan kembali diadakan, social gatherings, house visiting dinaikkan ke 10 orang dan sebagainya. Dan ini merupakan perkara-perkara yang kita memang menanti-nantikan lah. Dan soalan saya pada yang pertama Ustaz, apakah pandangan Ustaz tentang bazar ni dah dibuka? Okay, bazar. Saya sebut tentang bazar Ustaz, bukan barzah, tapi dia bazar ni. Bagaimana bazar dan ia berkonflik dengan tarawih ni? Dia konflik Ustaz. Okay. First of all kita kena tahu
bazar, market, kedai yang di mana kita pergi untuk kita berbelanja merupakan satu keperluan kan. Dalam dulu masa dekat zaman Islam, kegemilangan Islam, kita ada this term called souk lah. So souk ni merupakan pasar lah kita panggil. Jadi orang pergi untuk berbelanja, memenuhi bermacam-macam keperluan. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan souk sekarang ni kan, so bazar tu perlu ada sebab kita nak dekat raya, kita nak beli baju raya lah, dan juga kalau nak iftar kita nak beli makan untuk iftar dan berbuka puasa. So keperluan tu bazar tu ada. Cuma isu dia bila yang macam host cakap tadi tentang dia konflik Dengan tarawih. dengan tarawih. Jadi dalam kita kendalikan bazar dan juga dalam kita juga menjadi peniaga di bazar, kita kena hati-hati bab ni. So kita punya Tapi priority. Ustaz, maaf saya mencela. Ustaz belajar di luar negara Ustaz, di Libya. Ya. Bagaimana keadaan Ramadan di sana? Di malam tu bila datangnya solat tarawih tu, tutup bazar semua pergi solat ke macam mana Ustaz? Kalau di Libya selalunya yang happening dia lepas solat tarawih. Dia masih buka jugalah, cuma kita tengok orang ramai akan pergi ke kedai, pergi ke bazar, pergi ke tempat-tempat yang untuk beri keperluan selepas solat tarawih. Jadi dekat sana kedai selalu tutup pukul 3 pagi, 4 pagi. Bulan Ramadan. Yes. Bezalah kat sini lah. Kita habis juga, tapi cuma mungkin disiplin dia untuk pergi lepas tarawih tu mungkin tak ada yang macam ditekankan sangat lah. Soalnya either kita pergi tarawih ataupun kita pergi bazar kan. Betul. Yes. Jadi mungkin mereka yang ada di luar sana ingin solat tarawih dan juga ingin pergi ke bazar, boleh apply inilah. Dia habis solat tarawih, terus pergi ke bazar ataupun keluar bersama keluarga berjalan-jalan. So cuma okeylah, kita tak boleh dalam situasi kat Singapura nak kadang-kadang is either or. Pergi tarawih ataupun you pergi bazar. Cuma takkanlah hari-hari tu kita nak pergi bazar kan. Betul. Kita pergi semasa ada keperluan. Dalam 30 hari tu mungkin 1-2 hari kita pergi bazar, penuhi keperluan kita, dan lagi 28 hari kita set dekat kita bertarawih. Jadi tak perlulah nak pergi hari-hari kan. Dan tarawih ni Ustaz buat 8 ke 20 Ustaz? Tu soalan panas. Tak apa, soalan panas tu biar orang lain jawab. Biar Persatuan Dakwah tadi saya sebut Ustaz Hairul tu, biar dia yang jawab nantilah kan. Jadi kita sekarang sebut tentang solat tarawih dan juga bazar Geylang. Bazar Geylang, ada bazar lain. Mula-mula bazar di Kampung Glam, kemudian di Wisma Geylang Serai buka bazar juga di sana. Dan saya dengar baru-baru ni di Punggol juga dah ada bazar, dah bercambah. Sebab it's a need lah, ia satu keperluan untuk mereka yang berpuasa mencari juadah untuk berbuka, dan pada masa yang sama mereka yang berjualan secara musiman mereka dapat meniaga di bulan yang mulia ni, insya-Allah. Dan soalan yang selanjutnya Ustaz tentang solat Jumaat. Solat Jumaat ni, adakah status dia masih darurat ataupun dah jatuh balik kepada wajib? Wah, soalan panas juga ni. Panas juga Ustaz. Panas juga. Sebab kita tengok booking masih belum penuh Ustaz. Walaupun solat dah tak perlu nak berjarak ni, booking masih belum penuh lagi. Jadi macam mana ni Ustaz? Yalah. Sebenarnya kita semua tahulah asal solat Jumaat tu hukum dia wajib kan. Cuma ada situasi tertentu yang dihadapi individu ataupun macam kita lah sekarang, satu negara lockdown ke, ada wabak ke apa ke, dan kita kena hadapi kewajipan tu dengan konteks situasi kita kan. Jadi mungkin dah lift up kewajipan tu berdasarkan situasi. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, kita dah mula SMM measures dah mula ease, dan kita tak banyak lagi sangat isu, dan dibuka lah segala macam kepayahan kan untuk kita buat solat Jumaat. Kita digalakkan, boleh katakan saya cakap wajib lah untuk usaha. Di mana kita ada kekuatan, kita wajib usaha untuk pergi ke website buat booking kan. Kalau tak dapat tu lain cerita lah kan. Kalau dah penuh dah lain cerita. Kira-kira dah terangkatlah kita punya kewajipan untuk solat Jumaat. Tapi usaha untuk pergi ke website, melakukan booking, sebagaimana kita sihat, kita tak masuk dalam golongan yang mungkin golongan yang tidak dianjurkan disebabkan kesihatan sebagainya, maka kita kena pergi ke website buat booking.
Jadi kalau rumusannya, kalau kita ni golongan muda ataupun golongan yang mempunyai kekuatan untuk menunaikan solat Jumaat, jangan ambil alasan darurat, cuba sedaya upaya untuk dapatkan slot. Seandainya tak ada slot, maka itulah rezeki kita tak dapat solat Jumaat. Sebaik-baiknya rezeki yang kita inginkan adalah dapat solat Jumaat, Orang dapat cakap. solat berjemaah. Itu yang harus kita Okay. minta setiap Jumaat. Kalau tak nanti jawablah anda sendiri. Ni ustaz pun dah jawab. I think mufti pun dah keluarkan panduan dan sebagainya. Perkara-perkara ni adalah perkara yang wajib untuk kita sebagai mereka yang kuat, yang boleh beribadat, teruskan beribadat. Jangan cari alasan lah. Ataupun they call it, don't go fatwa shopping. Ada orang suka fatwa shopping, dia pergi Google, shopping fatwa-fatwa mana yang sesuai untuk dia applykan. Perkara-perkara ni memang rambang dilakukan tetapi harus dielakkan. Okey. Dan Fatwa shopping ni saya nak touch sikit. Kalau kita nak pergi ke Google ke mana ke cari mungkin berdasarkan keperluan kita, okey. Tapi kalau nak memenuhi keperluan hawa nafsu kita, itu dah problem lah kan. Maksudnya macam mana, Ustaz? Kalau kita just nak cari pasal kita Kuih hidung batal puasa ke tak? Dia pergi cari fatwa. saya tak pasti kalau untuk nak pergi kat sana, tapi kalau solat Jumaat lah kan, solat Jumaat kalau kita pergi kita fatwa shopping just untuk kita cari alasan untuk tak nak pergi walaupun kita berkemampuan, dan itu dah kita ikuti hawa nafsu kita lah kan. Tapi kalau kita cari memang kita dah tak mampu lah, kita fatwa dekat negara kita masih suruh, tapi kita cari tempat lain tak yang katakan boleh ada rukhsah ke apa ke, then mungkin kita apply tapi berdasarkan keperluan kita. So itu kita kena punya pemilihan individu. Yang penting kita tahu diri kita sendiri. Yes. Adakah kita cuba menipu diri kita sendiri ataupun adakah kita mengambil kesempatan terhadap keadaan yang sedang berlaku. Selalunya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini, kita sebagai manusia lebih gemar untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu yang selalunya berlaku dan mudah-mudahan kita dapat elak daripada melakukan perkara-perkara yang seperti ini. Dan saya juga ingin ucapkan tahniah kepada Ustaz sebab Ustaz dapat melaksanakan ibadah umrah. Alhamdulillah. Pada bulan 3 yang lepas. Dan pastinya kami di sini ingin tahulah bagaimana suasana di sana kan, dengan contohnya baru-baru ni tentang Malaysia dan Singapura telah bersetuju untuk membuka sempadan di mana causeway, kedua-dua causeway dapat dilalui melalui darat. Kan ramai yang tertanya-tanya macam mana keadaan di Johor dan sebagainya. Sama juga kami di sini ni yang merindukan Baitullah, yang merindukan Masjid Nabawi, ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimanakah keadaan di sana Ustaz? Kalau saya ni berhajat untuk menunaikan umrah, adakah ia digalakkan? Boleh Ustaz berikan sedikit pencerahan? Alhamdulillah, saya rasa tiga sebulan lalu lah diberikan kesempatan untuk ke umrah dan laksanakan ke Mekah dan Madinah untuk laksanakan umrah. Dan alhamdulillah kita tengok dekat sana keadaan dia semakin baik lah dan semakin ramai juga yang datang. Cuma berbeza je umrah ni daripada yang dulu, dia mungkin lebih, saya lihat lebih ada sistem. Kalau tak dulu tu macam ramai sangat dan kadang-kadang agak-agak susah untuk kita buat ibadah. Sekarang ni nampaknya lebih lebih terkawal dengan adanya booking system lah kan. Pun ada booking kat sana. Ada booking kat sana. Yes. Okay, best. So tapi kait dengan booking system ni, selain daripada kita ada visa untuk pergi sana, kita kena ada smartphone, kita kena ada SIM card Saudi kan. So kalau tak memang rasanya tak dapat buat ibadah. SIM card Saudi apa line Ustaz? Kalau kita punya ada roaming tak boleh juga? Tak, dia kena ada nombor Saudi. Oh, you need to have a Saudi number. Yes, kena turun sana beli ataupun mungkin before pergi, kalau ada siapa yang jual SIM card Saudi tak tahulah kat Singapore ada kan. Boleh beli dan kita boleh start buat booking lah. Umrah ataupun juga ibadah-ibadah yang lain. Very interesting. Jadi nombor tu bila dah beli SIM card dia, balik dah tak boleh pakai lagi lah. Dah lah. Alias nak berikan dekat orang lain lah kan. Sedekah juga. InsyaAllah bulan Ramadan ni. Oh, boleh lah. Maknanya boleh saya tak pasti berapa lama dia punya validity dia. Yes. Jadi bagaimana dengan keadaan di nak cium Hajar Aswad contohnya? Sana kira dah interact langsung dengan Kaabah tu, macam cium Hajar Aswad,
kirakan kita pegang dekat sentuh Hijri Ismail, Muntazam semua, even solat dekat solat kat Hijri Ismail dan juga sentuh Muntazam semua dah tak boleh lagi. Dah tak di. So dia dah cover semua. Jadi cuma kita boleh buat tawaf dia, dan bila kita nak mulakan kita punya tawaf, kita kirakan just bagi isyarat lah. Tu kirakan the last sunnah tu kan, berikan isyarat kepada ni, tu yang kita kena apply during umrah sekarang ni lah. Hajar Aswad tu dah tak boleh diucuk lagi lah, Hajar Aswad. Tak. Mana dah tak ada lagi orang berebut. Dah, tapi cuma selalunya tapi dekat tempat Hajar Aswad tu masih lagi ramai orang macam lambat sikit dia punya movement because nak tengok ke nak sebagainya kan. Tapi dah tak ada kucupan Hajar Aswad tu ya. Tak ada dah tak ada lagi. Kemudian dia dulu ada macam balang-balang air Zam-Zam, masih ada lagi? Balang-balang air Zam-Zam. Macam kontainer besar yang warna tu masih ada. Sebab dia tu part kirakan dia punya sunnah dalam kita lalui manasik kan, untuk kita minum air Zam-Zam selepas kita solat sunat tawaf. Tak berjarak Ustaz bila kita solat dan tawaf. Okey, masa saya sampai tu dah tak solat berjarak. Okey. Dah alhamdulillah lah, kirakan kita dah macam biasalah solat, tapi masih kena pakai mask. Oh, wajib. Dia wajib lah, kita boleh katakan wajib, tapi apa yang dia outdoor apa? Singapore outdoor tak payah pakai mask. Consider dekat dalam masjid indoor lah. Tapi tak ada nampak apa langit. Apanya? Dah nampak langit. Kalau kita tawaf tu kan dah open outdoor. Masih kena pakai juga. Mungkin dia ikut macam kita juga. Selagi mana you check in dalam masjid, kirakan dia consider dalam tu. Tapi lebih baik lah kita pakai mask ni. Sebab ramai juga actually jemaah Singapura yang pergi sana dan kena COVID lah. Jadi itu perkara yang hendaklah kita hati-hati, dan I think producer ada tunjukkan some pictures Ustaz. Nampak di layar skrin kita ni. Mungkin Ustaz boleh lihat ni di kawasan Masjid Nabawi ni. Allah. So ni kirakan jemaah sedang beratur untuk masuk untuk ziarah dan beri salam kepada mana ni sedang beratur nak masuk Raudah ni. Tak bukan masuk Raudah ni, nak Raudah lagi satu punya proses lagi, tapi saya tak dapat pergi Raudah. Semua paling-paling pun dapat ziarah makam je lah. Raudah Ustaz dapat lalu tu. Nak ziarah makam lalu Raudah. Lalu je lah, gitu je lah, tapi tak dapat. Tak dapat macam solat 2 rakaat. Tak dapat. Sebab ada proses juga. Ada booking. Kena booking. So booking slot yang available tu tak kena dengan masa saya. Masa saya nak pergi ke Mekah tu baru ada kirakan ada slot tu lah. So kena pogo je lah. Masya-Allah. Saya ingat dulu saya pergi sana dapat duduk solat di Raudah tu, satu kenangan yang sangat indah lah. Alhamdulillah. Dan dapat ziarah Nabi, makam Rasulullah pun sesuatu yang sangat indah. Tetapi kita boleh lihat dalam gambar tu orang semua dulu tak kan, semua ramai-ramai masuk ke dalam dewan atau masuk ke dalam masjid. Sekarang ni dah lebih teratur lah. Dan ni gambar apa ni yang dia sedang tunjukkan ni dalam ni Raudah ni? Ni dekat Masjid Nabawi lah. Kirakan tempat kat belakang lah. Raudah masih dekat depan lagi sebelah kiri. Dan sana imam dia kalau Bilal kalau bagi azan masih naik mimbar. Masih naik mihrab dia. Saya tak pasti juga. Sebab dia dah cover kat depan tu. Cuma orang yang dah masuk Raudah je, yang solat dekat Raudah boleh nampak lah. Okey. Ni dah balik ke tanah suci Mekah ni. Ni lantai 2 ni. Lantai 2 sebab kalau nak masuk lantai kirakan mataf tu, tempat tawaf tu, only orang yang buat umrah je boleh pergi. Maknanya kalau kita nak buat tawaf lain dah tak boleh. Tak boleh. Kena ikut level 1. Okey, maknanya dulu kita boleh buat tawaf berapa banyak kali boleh. Sekarang dah tak boleh. Sekarang kita buat tawaf atau kita pakai ihram aja. So kalau nak buat tawaf sunat kena naik atas lah dekat tempat sini. Dan dia punya putaran agak lagi besar lah. Lagi jauh. Saya cuba 7 putaran tu lebih kurang 4.5 km. Okey Ustaz. Cuma kalau yang tingkat 1 tu, mataf tu yang kita nak pergi, kalau kita tak buat umrah tapi kita pakai ihram supaya kita masuk. Benarkah masuk? Benarkanlah. Cuma dia based on kita pakai apa lah. Kalau kita pakai ihram, kemungkinan besar dia cuma
Cuma itu dikirakan kita macam menipu kot, kan. Takut kita masuk tu dapat buat ibadah tapi juga kita dapat dosa menipu lah. Bahaya tu. Kosong lah. Jadinya kosong. Jadi kalau tingkat 2 ni saya ingat ada wheelchair yang motorized. Kan ada motorized wheelchair lagi tak Ustaz? Rasanya ada, tapi saya tak try lah. Tak cuba. Jadi mereka yang mungkin tak boleh, ingin bertawaf tak kuat, mereka boleh gunakan wheelchair pergi ke lantai 2 dan menggunakan fasiliti yang ada di sana. Dan ini merupakan di mana ni Ustaz? Ini di Jabal Nur. Jabal Nur. Nak naik ke Gua Hira lah, just nak try hike kan. Cuma masalahnya dia tak lepas. Tak lepas. Setengah je terus saya kena turun balik. Kenapa? Gayat. Gayat lah Ustaz. Gayat ni kirakan fear of height lah. Oh Ustaz ada ni? Ada juga. Alamak. Kau selalu biasa naik malam-malam tak nampak sangat kan. Ni kena lepas asar naik atas tengah, alamak dah badan dah lain macam. Okey tak apa, ni memang tak boleh. Turun je lah kan. Jadi cuma dapat ambil gambar half of it lah kan, of the height kan. Tapi still a good view lah. Saya ramai tak Ustaz? Saya Ramai juga, ramai yang naik. Saya dapat naik sampai ke atas, tengok Gua Hira semua ada dalam. Tapi saya nampak macam-macam jenis ibadat orang buat kat Gua Hira. Yes, kita pergi just pergi untuk for the sake of ziarah and experience lah. Ada yang sampai jilat-jilat tembok gua. Itu satu benda yang betul tak diajarkan oleh agama. Dekat sana pun kita just ziarah, kita nak just experience bagaimana Nabi naik ke Jabal Nur, ke Gua Hira, beruzlah dan sebagainya. Dan yalah, kita turun balik. Jadi mereka yang Ustaz nasihatkan, mereka yang akan menggunakan umrah, yang akan ziarah Gua Hira ni, apa yang sepatutnya dilakukan bila berada dalam gua itu? Just experience, tengok je. Mungkin kalau kita kita kenangkan, kita selawat dia, bukan selawat atas dasar kita dekat Gua Hira, selawat sebab kita kenangkan Nabi SAW. Just experience the moment, and mungkin itu dapat kita reflect bagaimana usaha Nabi SAW telah mendapat wahyu dan juga menjalankan menggerakkan dakwah ni lah. Jadi kita dapat experience dan juga kita insaf lah dengan. Tak payah nak solat 2 rakaat ke apa. Alias nak solat fardu malam dah memang dah masuk waktu solat fardu dekat dekat atas okey lah. Bukan, tapi tak adalah fadilat apa-apa kan. Kita solat fardu dekat atas tu. Just tapi kena jaga-jaga lah. Jangan solat fardu orang geser kita sikit, kita jatuh dah satu hal pula kan. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian telah melaksanakan ibadat. Apa ni pula ni? Ni apa ni pula producer ni? Orang tengah puasa ni dia keluarkan. Ni kirakan experience. Yalah, makan kat sana macam-macam makan ada kan. Cuma nak cari juga prata, nak cari juga kuadal, nak cari juga teh tarik gitulah. Chai lah kan. So dapat juga, alhamdulillah, dapat rasa lah. Kalau tak kita makan makanan Arab je kan. Saya kalau kat sana makan al-baik Ustaz. Makan al-baik. Al-baik. Al-baik tu memang sedap. Dan satu kali tu makan nasi mandi unta. Masya-Allah. Okey. Lemak unta ni Ustaz, kalau masuk dalam mulut tu tercair Ustaz. Dia tak macam lemak kambing ke lemak lembu nak kena kunyah sikit. Lemak unta dia masuk mulut terus dah cair. Saya cuba cari cuma that time tak berpeluang lah untuk dapat makan hashi. Oh ya. Hashi orang panggil lah. Hashi tu apa? Nasi. Hashi kirakan dia anak unta. Anak unta. Okey. Dia buat macam nasi mandi anak unta gitu. Yes, gitu. Memang sedap Ustaz. Mudah-mudahan dapat makan ni InsyaAllah. Tengah puasa lagi ni. Cakap pasal makan ni terus. Lagi berapa jam ni Ustaz? Lama lagi. Sabar. Okey, terima kasih Ustaz di atas perkongsiannya tentang ibadah umrah yang telah Ustaz laksanakan. Dan bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah umrah, pastikan anda bersiap sedia sebelum melaksanakan umrah. Sedang umrah harus bersedia dari sudut fitness. Ustaz cakap nak kena tawaf 4.5 km. Kemungkinan ya. Yalah. Mana jalan nak pergi Mataf tu pun daripada hotel jauh juga. Kita tawaf aja nak jalan tu mungkin 1 atau 2 kilometer lagi. Cuma dapat tawaf tu, kalau kita pendapat yang kaitkan tawaf sunat tu dengan tawaf umrah dan tawaf haji 7. Kirakan complete set 7. Tapi juga ada pendapat lain mengatakan bahawa boleh je solat tawaf tu kirakan berapa pusingan yang kita mampu ataupun kita rasa boleh lah untuk kita lakukan. Jadi satu tu bien consider tawaf sunat lah. Jadi perbanyakkan tawaf. Kalau tak mampu buat 7 kali, buat 1 kali, 3 kali dan sebagainya lah.
Walhasil fitness nak kena ada Ustaz. Yes. Nak jalan pergi Mataf tu masjid tu jauh Betul. Ada terpesong je masuk kat shopping mall. Tak sampai pun kat masjid. Itu fitness nafsu lah. Tu fitness tu nak kena jaga. Sebelum pergi mesti ada niat. Mengapa kita melaksanakan umrah ini? Adakah kita nak dapatkan glamour, dapat Facebook, dapat keluarkan gambar kita di TikTok ke apa, di Instagram ke, di Facebook? Ataupun kita betul-betul pergi sana kerana hendak menyerahkan jiwa kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin bertaubat sebenar-benar taubat. Dan bila sampai ke sana, kita dengar arahan yang diberikan oleh Mutawif, Ustaz. Pasti mereka bagi arahan dan comply lah. Kalau cakap berkumpul pukul 3, berkumpul lah pukul 3, jangan lambat. Kalau boleh awal. Sebab macam Ustaz katakan semuanya melalui booking. Yes, betul. Dan kalau kita lambat, ia akan menyebabkan jemaah lain tak dapat pergi ke masjid ke dan sebagainya seperti apa yang telah di booking yang telah dilaksanakan. Apa dia? Oh, dekatkan sikit. Okey? Okey. Dan apa yang penting bila kita dah kembali ke tanah air kita ni, sampainya ke tanah air ni, apakah pengajaran yang kita dapat dan solusi kita yang hendak kita ikutkan sepanjang kita berada di sini. Maknanya janganlah sampai umrah kita tu habis begitu saja. Bila balik ni kita dapat pengalaman yang baru melaksanakan umrah dan kita mempunyai iltizam untuk menjadi seorang Muslim ataupun mukmin yang lebih baik. InsyaAllah. Itu apa yang Ustaz kongsikan dengan saya. Bukan datang daripada saya tetapi datang daripada Ustaz Azri. Ustaz Azri yang kongsikan kepada saya sebelum ni dan saya ingin kongsikan kepada anda semua. Sebelum, sedang dan sesudah ni apabila kita melaksanakan umrah di sana. Dan ingin saya mengambil kesempatan ini cakap tentang umrah dan haji ini adalah satu lagi perkara yang wajib dilakukan oleh masyarakat Islam adalah melaksanakan ibadah zakat. Dan ibadah zakat ini kami menganjurkan anda untuk melaksanakan zakat anda, sempurnakan zakat anda bersama-sama dengan Muhammadiyah. Sebabnya Muhammadiyah adalah sebuah persatuan dakwah Islamiah dan menyantuni kepada 8 asnaf kesemuanya dan meletakkan dakwah, pendidikan dan kebajikan sebagai landasan utama dalam melakukan kebaikan, mengajak masyarakat Islam terus maju ke hadapan insya-Allah. Dan masyarakat Islam di Singapura seperti anda di luar sana telah bersama kami selama ini untuk menyempurnakan zakat baik dari sudut harta, masa maupun tenaga. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dan kami yakin, anda semua yakin dengan kami di Persatuan Muhammadiyah kerana Muhammadiyah telah wujud lebih daripada 60 tahun dan masih terus memberikan manfaat kepada masyarakat Islam di Singapura. Zakat anda boleh laksanakan di mana-mana. Anda boleh berikan kepada sesiapa yang anda rasa bernilai untuk menerimanya. Dan kami mengharapkan anda yang berada di luar sana menilai kami di Muhammadiyah dengan sebenar-benarnya nilai. Nilailah kami. Kalau pernah dengar tentang Persatuan Muhammadiyah, sekarang ni nilailah Persatuan Muhammadiyah. Muhammadiyah ni buat apa ya? Kerja apa yang Muhammadiyah buat ya? Kalau Muhammadiyah buat kebajikan apa yang ada di bawah Muhammadiyah? Lihat di website kami. Apa yang kami ada? Kami menjaga anak-anak muda. Kami menjaga anak-anak yatim. Kami menjaga anak-anak yang tidak mempunyai tempat pelindungan. Dan juga kami memberikan bantuan dan sokongan kepada warga emas. Dan kami memberikan tempat, ruang untuk warga emas berkumpul. Dan pada masa yang sama, kami menyediakan khidmat-khidmat dakwah dan pendidikan agama kepada mereka. Sebab apabila anda sudah berusia senja, apa yang anda inginkan adalah ketenangan, keamanan. Dan apabila anda berada di waktu muda, apa yang anda mahukan? Panduan dan juga sokongan, dokongan untuk anda maju sebagai seorang Muslim yang akan dinilai sebagai seorang Muslim yang berjaya insya-Allah. Itu kebajikan yang Muhammadiyah lakukan. Manakala pendidikan, nilai kami Muhammadiyah ni, apakah aktiviti pendidikan yang kita buat? Kita bukan cakap pendidikan sekadar adakan kelas, kita adakan madrasah, kita mengadakan tadikah, kita adakan college. Dan adakan ini semua bukan sesuatu yang murah ataupun mudah. Ia memerlukan masa, memerlukan kepakaran dan juga memerlukan sumber wang dan juga tenaga. Dan ini semua datang dari masyarakat Islam Singapura. Anda boleh lihat, kami mempunyai tadikah, kami mempunyai madrasah dan juga College Islam Muhammadiyah. Zakat anda bantu ini semua untuk dijalankan.
Zakat anda akan memberikan kami lebih keyakinan untuk mengembangkan lagi usaha-usaha kami. Ajak lebih ramai lagi untuk mengenal Al-Quran dan Sunnah di Singapura khususnya. Dan sempurnakanlah zakat anda bersama kami di Persatuan Muhammadiyah demi dakwah, pendidikan dan juga kebajikan kita bersama. Dengan berzakat, bertambah berkat, bertambah rahmat. Itu iklan yang saya sedang promokan. Dan bagi mereka yang nak buat zakat, buatlah zakat. Yang tak dah buat zakat di tempat lain, anda masih boleh membantu kami dengan infak derma kepada Persatuan Muhammadiyah. Jangan cakaplah, oh saya dah tunaikan zakat dengan Persatuan M. Jangan lupa, anda juga boleh infak kepada Persatuan Muhammadiyah. M juga. M juga. Infak kepada Persatuan Muhammadiyah, ia dapat membantu kami menjalankan kelas-kelas agama dan juga kos-kos operasi yang lain. Dan Ustaz, boleh Ustaz kongsikan sedikit sebanyak tentang zakat harta ni, ganjarannya daripada sudut Islam dan impaknya kepada masyarakat Islam khususnya. Kalau kita bicara tentang zakat, sedekah dan juga mungkin kita ambil the kalimat yang lebih besar, infak. Ada apa? Selalunya kita risau bila kita infak, bila kita berzakat, bila kita bersedekah, kita akan kehilangan kita punya duit, kita kehilangan kita punya harta dan sebagainya. Tapi saya nak ajak kita reflect ayat ni dalam surah Saba, di mana Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Yang bermaksud, dan barang siapa dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, niscaya dia akan menggantikannya. Jadi apa yang kita nafkahkan, apa yang kita zakatkan, apa yang kita sedekahkan, Allah akan berikan ganjaran dengan memberikan kembali apa yang kita kehilangan semasa kita berzakat ataupun bersedekah ataupun berinfak. Dan ada sumber-sumber lain mengatakan kita akan dilipat kali gandakan, kita akan diberikan ganjaran syurga, kita akan dipermudahkan segala urusan kita. Jadi isu kita rugi ni dalam berzakat, isu kita rugi ni dalam berinfak, is not really an issue. Allah akan berikan kita ganjaran, Allah akan memberi balik apa yang telah kita infakkan dalam bentuk apa? Harta tu sendiri mungkin, kesihatan, kelapangan dada dan sebagainya. Jadi banyak manfaatnya dan banyak ganjarannya. Itu untuk diri kita sendiri. Dan harta, benda yang kita keluarkan, usually akan memberi impact yang baik kepada masyarakat kita. Kita selalu cakap masyarakat kita beginilah, begitulah, tak baguslah dan sebagainya, menghadapi berbagai macam isu dan sebagainya. Tapi kita juga tidak memberikan kita tak come in ataupun untuk memberikan sumbangan. Jadi actually zakat ni dia akan bantu asnaf-asnaf yang memerlukan, golongan fakir miskin, golongan anak yatim dan sebagainya, even mereka yang berhutang, dengan zakat ni dapat membantu mereka. Jadi berzakatlah, insya-Allah bukan saja kita dapat impact dia, masyarakat juga dapat impact dan kita sama-sama dapat maju bersama sebagai masyarakat Islam yang berjaya insya-Allah di dunia dan juga insya-Allah di akhirat. Dan bagaimana Ustaz dalam keadaan sekarang ni kita boleh memaksimalkan Ramadan kita? Dalam keadaan mungkin situasi kita punya the current measures lah kan. So first of all, saya believe kita kena bersyukurlah kan, atas keadaan sekarang ni yang di mana sudah dipermudahkan, kita dah boleh solat rapatkan saf, kita dah boleh bertadarus bersama di masjid dan sebagainya. Kita juga dah boleh iftar, ada juga masjid-masjid yang dah buat iftar untuk mereka yang perlukan iftar. So kita first syukur dulu dengan nikmat ni. Dalam masa yang sama juga kita kena ada mindset yang kita kena bertanggungjawab untuk makmurkan masjid, makmurkan tempat ibadah, dan juga dalam masa sama juga kita kena jaga diri kita dan kesihatan kita dalam kita nak berbuat ibadah. So fokus Ramadan actually, walaupun apapun keadaan, ialah ibadah
untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, solat kita, bacaan Quran kita, ia akan membentuk kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi impact kepada orang lain di sekeliling kita. So, actually kita tak nak takwa seorang jugalah. Kita nak takwa beramai-ramai, jadi kita memberi impact kepada mereka yang berada di sekeliling kita, orang Islam ke ataupun juga orang bukan Islam. Dan apakah harapan Ustaz menjelang Ramadan ni? Di bulan Ramadan ni? Alah, harapan kalau untuk diri saya sendiri dan juga mungkin untuk umat Islam sekalian, Allah berikan kita kemampuan dan kekuatan untuk kita lalui Ramadan secara sempurna, insya-Allah, dan semoga Allah menerima ibadah yang kita lakukan dan juga mengampuni dosa kita lah. Dan juga semoga dengan harapan jugalah kita punya although sekarang dah banyak kemudahan, dipermudahkan lagi, dibuka mungkin measures pada masa akan datang lebih dipermudahkan, jadi kita lebih dapat banyak manfaat lah daripada terbukanya bermacam-macam usaha lain, dan juga kita dapat berjumpa dengan lebih ramai orang untuk kita berinteraksi, kita berukhuwah dan kita bermuamalah. Yes. Dan mungkin dalam masa 2 tahun ni kita dah biasa dengan everything semua melalui Zoom ataupun melalui virtual dan sebagainya. Dan jangan kita terbawa-bawa kerana wajib untuk kita hidupkan suasana silaturahim di mana kita physically meet each other. Dan pada masa yang sama attending to classes, kuliah dan yang diadakan di masjid ataupun di Persatuan Muhammadiyah. So physical appearance pun important Ustaz, sebab ia akan membuat apa dipanggil jiwa kita lebih positif. Dia dapat elakkan daripada pemikiran yang rambang, yang tak berasas dan sebagainya. Sebab kalau kita comparekan benda yang fizikal dengan benda yang virtual, fizikal ni lebih banyak impact positifnya daripada benda yang virtual. Virtual hanya perlu apabila tiba ataupun keperluan. Kalau tak ada keperluan, tak perlulah kita fizikal. Dan pastinya setiap malam Jumaat show kita ada segmen satu Jumaat, satu sunnah. Dan kita ada Jumaat pada minggu ini, maka satu sunnah yang Ustaz ingin kongsikan dengan semua. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi bahawa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku bertemu Lailatul Qadar, apa yang perlu aku ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan doa ini, iaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan amat suka akan keampunan, maka berikanlah keampunan kepadaku. Kita pada bulan Ramadan ni melalui berbagai macam dugaan dan juga melalui dan mengharapkan berbagai macam pengharapan. Dan antara pengharapan yang kita inginkan pada bulan Ramadan ini adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita cuba amalkan doa ni untuk mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita selesai beribadah, setiap kali kita merasakan diri kita ni memerlukan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dengan kita amalkan sunnah ni, semoga Allah berikan keampunan pada kita atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan pada masa yang lalu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau kat masjid selalu dengar fa'fu anna sebab apa? Ramai kan Ustaz? Yes. Kalau seorang, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni. Untuk diri aku sendiri. Kalau kita baca dengan ahli keluarga, fa'fu anna. Jadi mereka yang ada di luar sana, ni satu perkara yang baru fa'fu anna dan juga fa'fu anni. Ni itu untuk diri sendiri. Nah, itu untuk kita semualah. Dan mudah-mudahan kita dapat menghidupkanlah doa ni setiap kali kita habis solat berjemaah. Kalau kita solat berjemaah dengan isteri ataupun solat berjemaah dengan keluarga, amalkan doa ni selalu. Dan kalau nak buka puasa, Ustaz, baca doa apa?
Actually kalau doa buka puasa ni kita baca bismillah je. Bismillah. Seperti mana kita nak nak makan kan. Dianjurkan untuk baca bismillah. Cuma ada satu kirakan ucapan Nabi SAW yang mungkin kita boleh amalkan. Nabi berucap dhahaba az-zam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajr insya-Allah. Apa tu Ustaz? Saya tak faham. Wah. Nanti komen ada. Ya. Kawasan komen nanti kita akan berikan sedikit informasi tentang ini. Satu ilmu yang baru. Ya. Alhamdulillah. Dan kami di The Malam Jumaat Show mungkin agak lemau sikit pada sesi yang pertama sebab berpuasa. Selalu kita buat waktu malam, ini kita buat waktu siang. Dan ia direkam ya. Tapi kalau anda mempunyai apa-apa soalan, boleh langsung WhatsApp kepada kami ataupun hantarkan email kepada Persatuan Muhammadiyah. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Muhammad Azri Azman kerana meluangkan masa anda pada hari ini untuk berkongsi ilmu, terutamanya peristiwa ataupun pengalaman anda berumrah pada baru-baru ini. Dan selamat berbuka puasa kepada mereka yang berada di luar sana. Tapi ini akan live pukul 6 Okay. Selamat berbuka puasa kepada anda yang berada di luar sana. Jangan lupa pergi ke pasar malam dan belilah makanan dan hantarlah ke mereka jiran-jiran kita yang memerlukan. Sambil-sambil lah, jangan beli untuk diri sendiri, belikanlah untuk jiran. Mana tahu jiran tu tak ada buka ke apa kan. Kita tolong satu sama dan lain. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.